Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Ustaz Azlin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat bersama keluarga di rumah. Oke, kali ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang akidah Unit 2, Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Oke, sebelum kita masuk subtajuk kita hari ini, kita akan ulang dulu muka surat 62 dan 63. Oke, 62 Al-Ahad. Al-Ahad Allah Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Dalil naklinya, dalil daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Oke, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Oke, seterusnya untuk As-Samad pula, As-Samad berarti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Dari naklinya Allahus Samad. Allahus Samad maksudnya Allah ialah tempat bergantung. Oke, jadi kita akan masuk tajuk kita yang sekarang, yaitu 4. Perhatikan dan fahami. Perhatikan dan fahami. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahad dan As-Samad. Oke, yang pertama, tengok gambarnya. Apa dia tengah buat tuh? Oke, betul, dia tengah solat. Oke, di sini penerangannya beriman kepada Allah semata-mata. Maksudnya kita cuma percaya hanya kepada Allah. Oke, dan sini ada larangan dia, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Contoh pergi hutan, lepas tu jumpa pokok, wahai pokok, aku mau duit, belilah aku duit. Tidak boleh begitu. Ya, kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Itu namanya syirik. Syirik ialah salah satu dosa yang besar dan tidak diampunkan oleh Allah. Oke, seterusnya sentiasa beribadah. Oke, beribadah, tengok di sini. Inilah contoh dia. Dia tengah solat. Banyak lagi ibadah yang lain, tetapi yang digalakkan paling utama untuk kita ialah menjaga solat kita. Oke, seterusnya tengok gambar ni. Apa dia tengah buat? Oke, betul, dia tengah membaca doa. Oke, dia tengah membaca doa. Penerangannya memohon pertolongan kepada Allah. Ini lanjutan daripada yang pertama tadi lah, beriman kepada Allah, dan seterusnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Penerangannya yang pertama, rajin berdoa. Oke, contoh budak ni dia rajin berdoa. Yang kedua, melakukan solat hajat. Solat hajat ni ialah salah satu solat sunat yang kita lakukan apabila kita memerlukan sesuatu. Oke, kalau kita mau lulus dalam periksaan, kita akan buat solat hajat. Kalau kita mau dimudahkan hidup kita akan buat solat hajat. Oke, gambar yang ketiga pula. Apa dia tengah buat? Oke, betul, dia tengah belajar. Oke, penerangannya menjadi muslim yang taat. Menjadi muslim yang taat. Penerangannya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Oke, macam contoh budak ni lah, dia berusaha, dia belajar bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan nanti. Yang kedua, meyakini pertolongan Allah. Setelah kita berusaha, kita sudah berusaha sehabis baik, kita akan serahkan bulat-bulat kepada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa muhasabah diri. Muhasabah diri ini maksudnya kita self-reflect lah. Macam contoh, kenapa tiba-tiba yang exam ni ataupun ujian ni kita banyak salah ataupun kita gagal. Kita coba tengok balik muhasabah diri, kita tengok diri kita balik. Mungkin ada yang kurang daripada usaha kita, mungkin ada teknik kita yang salah, mungkin kita kurang percaya kepada Allah. Oke, rumusannya. Rumusan untuk tajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Jadikan usaha, doa dan tawakal sebagai amalan kehidupan. Oke, yang pertama kita mesti usaha dahulu. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, kita tawakal kepada Allah. Berdoa, kita memohon agar kita punya usaha tadi dimudahkan dan mendapat ganjaran yang sepatutnya.
Selepas itu kita tawakal, kita berserah kepada Allah. Apa-apa yang Allah bagi kepada kita, kita terima dengan hati yang terbuka. Oke, itu saja untuk tajuk Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Ustaz akan bagi latihan untuk kedua-dua bahagian nanti di buku aktiviti. Oke, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.